Tapi sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-37, izinkan saya untuk membuat sedikit pengulangan. Secara tidak langsung kita akan dapat mengetahui tentang hubungan perkaitan antara ayat 37 dengan ayat yang sebelumnya. Kalau ayat yang sebelumnya, ayat nombor 35, 34, 33, Allah Subhanahu wa taala telah memaparkan bahawasanya Allah itu mempunyai kuasa yang sempurna, yang mana kekuasaan Allah itu ada berkaitan dengan penciptaan-penciptaannya di muka bumi. Maknanya Allah menunjukkan kekuasaannya di bumi. Manakala ayat yang kita akan baca bermula daripada 37 ni, Allah Ta'ala nak mengajak kita semua supaya kita naik ke atas, kita mendongakkan kepala kita, kita melihat penciptaan Allah yang ada di langit. Dan kita belajar ayat nombor 35 sebelum ini, Jumaat yang lepas. Setiap ciptaan Allah itu ia berbentuk pasangan. Jadi dalam surah Yasin ni, bermula ayat nombor 37, Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada kita apakah bentuk pasangan-pasangan makhluknya. Iaitu kalau sebelum ini Allah cerita tentang penciptaan di bumi, maka kali ini Allah menciptakan pula apa yang ada di langit. So bumi dan langit itu adalah pasangannya. Begitu juga kita, tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali kita baca surah Yasin ayat nombor 36, kita kena ingat bahawasanya kita ini ada pasangan dunianya. Kalau kita hidup, pasangan kita apa, tuan-tuan dan puan-puan? Pasangan kita adalah mati. Kalau dunia, pasangannya adalah akhirat. Jadi setiap kali kita baca ayat 36, kita kena ingat bahawasanya kita ada pasangan kita yang sangat utama. Kita ada pasangan kita yang kita tak boleh tinggal dia. Kalau kita hidup, kita pasti akan mati. Itu pasangan kita, tak boleh lari. Kemudian apabila kita berada di dunia, pasangan kita adalah akhirat. Jadi Allah mengajak kita untuk melihat penciptaannya di langit. So ada 4. Okay, kita masuk dulu ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum muzlimun. Wa ayatun, kita dah sebut sebelum ini, kita pernah jumpa perkataan wa ayatun pada ayat, awal-awal ayat 33. Allah kata wa ayatul, dan tanda untuk mereka. Mereka ni, kalau ketika mana ayat ni turun, bagi sesiapa yang dia meragui Allah tu berkuasa menghidupkan orang yang telah mati, boleh menghimpunkan semua makhluk untuk menghadapi Allah, maka Allah mendatangkan bukti kekuasaannya. Antaranya kata Allah ada pada al-lail, iaitu malam. Kenapa ada pada malam? Allah kata kami hilangkan siang daripadanya. Perkataan naslahu, kalau tuan-tuan tengok pada perkataan naslahu tu, dia ada kaitan dengan Allah. Kalau dari bahasanya seperti Allah kupas. Allah kupas mula-mula siang ni. Mula siang, Allah kupas siang tu sehingga dia menjadi malam. Tapi kita tak terjemahlah dia kupas. Kita terjemahkan kami hilangkan siang daripada malam. Kemudian Allah kata, maka apabila siang tu hilang, datangnya malam, maka dengan serta-merta mereka berada di dalam kegelapan. Okay, ini Allah bawa contoh yang depan mata kita, yang kita selalu lalu dia tiap-tiap hari, iaitu malam dan siang lah.
Tapi di sini Allah nak kata macam mana siang cerah, tiba-tiba Allah boleh hilangkan siang itu, Allah jadikan malam. Rupa-rupanya apabila tibanya waktu malam, sebenarnya Allah mengajak kita supaya renunglah waktu malam tu. Apa yang kamu dapat pada waktu malam? Kenapa tiba-tiba siang, tiba-tiba jadi malam? Kan gelap kita semua. Okey, kenapa tuan-tuan? Okey, begini. Kalau kita baca dalam ayat Quran lain, contohnya kalau kita rujuk dalam surah Al-Qasas ayat nombor 71, Allah boleh tak untuk kita ambil ayat nombor 72 surah Al-Qasas, Allah boleh untuk menjadikan siang ni sampai kiamat. Boleh tak tuan-tuan? Boleh tak Allah jadikan siang saja, tak ada malam? Boleh. Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat 72. Allah kata siapa lagi yang boleh jadikan waktu siang untuk kamu, boleh mendatangkan waktu malam untuk kami, Allah boleh jadikan siang sampai hari kiamat. Boleh tak Allah nak jadikan malam sampai hari kiamat, tak ada siang? Jawapannya boleh. Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat nombor 71. Okay. Ada apa pada malam ni? Malam ni ada apa? Okey. Kalau kita lihat dalam surah Al-Qasas ayat nombor 73, ini ayat lain ni menunjukkan kepada kita malam tu sangat perlu bagi kita. Kita manusia sangat memerlukan malam. Kalau siang saja pun tak boleh, kalau malam saja tak ada siang pun tak boleh. Tetapi Allah bagi tahu tak ada siapa boleh, tak ada siapa yang boleh tukar malam jadi siang, tak ada siapa boleh tukar siang jadi malam, melainkan ianya hanya pada Allah. Kan kita tiba-tiba siang, tiba-tiba kita cakap dah malam. Bayangkan cerah tiba-tiba boleh jadi gelap. Macam mana dunia ni boleh jadi gelap? Yang buat itu adalah Allah Azza wa Jalla. Okay. Daripada ayat yang 37 ni, apa yang dapat kita belajar? Pelajaran yang satu daripadanya adalah Allah mengingatkan kita semua tentang nikmat adanya malam. Sesungguhnya jika tidak ada nikmat Allah kepada kita dengan adanya siang, maka pasti kita terus berada di dalam kegelapan sampailah bila-bila. Tapi Allah ni dia cipta kita, dia ciptakan tubuh badan kita, dia tahu manusia ni perlu apa, siang untuk apa, malam untuk apa. Jadi apabila lalunya waktu malam, tuan-tuan dan puan, bukan sekadar kita kata dah malam, tapi kita teringat ayat nombor 37. Hebatnya Tuhan ni, siapa yang datangkan malam ni? Maka kita teringat akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Okay, ayatnya mudah saja untuk difahami. Maka kita pergi ayat nombor 38. Okay, ayat 38 Allah menceritakan di antara sebab, di antara penyebab yang menyebabkan siang itu boleh bertukar menjadi malam, ataupun malam itu boleh bertukar menjadi siang. Antaranya Allah menyebut tentang matahari. Jadi kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. ذلك تقدير العزيز العليم. Wasyamsi, dan matahari. Kalau ayat 37 Allah kata malam kan. Okay, Allah kata selain yang ada pada malam yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah, Allah kata dan ada pada matahari. Yang mana matahari itu kata Allah dia tajri. Tajri ni kalau terjemah dia, terus kita terjemah dia, dia akan masuk dia berlari. Tapi kita terjemah dia beredar lah. Tajri, dia beredar. Limustaqarril laha, di tempat yang diciptakan baginya, maknanya di orbitnya. So matahari pun sebenarnya dia apa? Dia juga sebenarnya dia bergerak di orbit dia. Okey.
Kemudian kata Allah, macam mana matahari ini dia bergerak di orbitnya, dia beredar. Macam tu Allah kata, zalika, demikian itulah kata Allah, yang buat dia tu adalah taqdirul aziz, adalah takdir, adalah ketetapan al-aziz, Allah yang maha perkasa, al-alim yang maha mengetahui. Tuan-tuan, antara penciptaan Allah yang kita boleh nampak jelas besar dia adalah ada pada matahari. Jadi apabila kita tengok je matahari, terkena cahaya matahari, ingat ayat nombor 38. Oh, ayat inilah yang Allah sebut dalam surah Yasin. Jadi kita ni mudah je nak tahu Allah itu wujud, nak tahu Allah itu hebat, Allah itu agung. Benda itu ada depan mata kita. Setiap hari kita lalui, antaranya malam tadi. Tiba-tiba siang pula kita boleh nampak matahari. Dan kita tahulah matahari ini dia terbit daripada timur. Dia akan terbenam di barat. Matahari dia takkan keluar daripada waktu itu. Sebab apa? Yang menjalankan dia tu sebenarnya adalah Tuhan yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Dan Tuhan yang Maha Perkasa itu juga mengetahui bagaimana perjalanan matahari itu. Jadi tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan semua sedia maklum macam mana kedudukan matahari dan bulan dengan bumi. Matahari antara planet yang besar. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, saya nak nukilkan ada satu hadis ya, hadis yang sahih, hadis riwayat Ahmad. Ini cerita tentang matahari ya. Macam mana tiap-tiap hari matahari ini dia ke mana? Okey, ketika masuknya dekat maghrib, ada satu ketika Abu Zar, ketika mana dia masuk dalam masjid ketika matahari terbenam, Nabi SAW bertanya kepada Abu Zar. Nabi tanya, Abu Zar, engkau tahu tak dekat mana matahari itu dia pergi? Kita tahulah daripada timur ke barat lah. Tapi lepas dia pergi ke barat, dia buat apa? Abu Zar ni dia tak tahu, dia jawablah seperti biasa, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka sabda Nabi SAW, sebenarnya ia sujud di hadapan Rabbnya, lalu meminta izin untuk kembali dia terbit. Tuan-tuan, alam ni semua disujud pada Allah. Tuan-tuan, ada ayat Quran Allah sebut dia sujud. Jadi cara alam ni sujud melalui pergerakan dia tadi tu. Jadi apabila setiap hari dia apabila dia terbenam saja, dia akan bertanya kepada Tuhan, macam mana ni matahari ni? Macam mana nak terbit dari mana ni? Maka Allah katakan kepadanya, kembalilah engkau sebagaimana engkau datang. Maknanya Allah kata terbit lagi daripada timur. Terbenamlah sampai ke barat. Allah kata buat macam tu, kata Allah Azza wa Jalla, sampailah pada satu ketika matahari akan terbit daripada barat. Tapi kita jangan bimbang, matahari punya besar ni dia takkan jatuh. Sebab Allah tu yang jaga dia. Allah yang Maha Perkasa yang jaga dia. Sampai satu ketika Allah kata ubah cara terbit, dia akan terbit daripada barat. Tapi sekarang ini belum lagi. Sebab apabila dia terbit daripada barat, ia sudah menandakan tanda-tanda kiamat. Okay. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa pelajaran yang kita dapat belajar dekat sini tentang matahari ni? Okay, nombor satu, matahari sentiasa ada dan terus beredar. Dan satu ketika dia akan ada titik akhirnya. Titik akhir itu maksudnya apa? Apabila matahari ni maksudnya Allah telah susun setiap alam ni dia macam tu. Dia beredar sampai satu ketika ada titik hujung matahari itu akan hancur, dia akan hilang cahaya dia. Itulah menunjukkan bahawa ada titik akhir bagi dunia ni juga. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita belajar, sesungguhnya matahari tersebut telah ditetapkan dengan ketetapan yang rapi dan teratur dari Allah Azza wa Jalla. Okey, kita pergi kepada pengajaran yang ketiga. Yang ni saya ada ulang 2 kali. Pelajaran 2 dan 3 ni sama,
Tapi kita jadikan pelajaran 4 tu pelajaran nombor 3. Daripada ayat ini kita dapat belajar 2 nama Allah, iaitu Al-Aziz dan juga Al-Alim. Sebab tu alam ni tuan-tuan, kan Allah bagi tahu dalam surah Al-Fatihah, Allah itu adalah Rabbul Alamin. Dia adalah pengatur sekalian alam. Jadi kita tak perlu bimbang, kerana yang jaga alam ni adalah Allah Al-Aziz. Dan Allah ni juga dia itu Maha Al-Alim, dia Maha mengetahui. Okey. Kemudian kita masuk kepada ayat nombor 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Okey, dan bulan. Okey, saya tertinggal terjemahan huruf dan ya, tekan tambah dan bulan. Okey. Ayat 38 Allah sebut tentang apa? Matahari kan? Pasangan dia apa? Pasangannya adalah bulan. Maka Allah kata dan bulan kami takdirkan, maknanya kami tentukan. Bulan itu dia beredar mengikut fasa-fasanya. Manazil tu maksudnya peringkat-peringkatnya. Peringkat-peringkatnya macam ni lah. Kata tengok pada gambar tu, kan bulan ni mula-mula dia seperti apa? Bulan sabit kan? Lepas tu besar sikit bulan sabit dia. Lepas tu besar sikit. Sampai satu ketika bulan menjadi penuh kan? Lepas tu nanti dia akan patah balik jadi seperti bulan sabit. Inilah gambar dia, contoh lah. Kan? Ini yang dikatakan manazil tu. Dia bulan ni, dia beredar mengikut peringkat-peringkat dia. Mula-mula jadi bulan sabit, nanti hujungnya jadi bulan sabit. Cuma waktu tengah-tengah tu, dia akan menjadi bulan yang penuh. Ini yang orang duk puasa hari putih tu. Kan orang kata puasa hari putih ketika bulan itu penuh. Tapi surah Yasin ayat 39 Allah kata bulan tu memang dia jalan macam tu. Daripada bulan sabit akhirnya hujung seperti bulan sabit. Hujung seperti bulan sabit tu tuan-tuan tahu tak Allah Taala kata seperti apa? Adakal urjun. Dia kembali, maksudnya dia patah semula bulan tu, kan dia ada hari-hari. Kita bulan Islam kita kira bulan Qamariyah. Kalau bulan Qamariyah ni dia tak sampai 30 pun. Kan, sama ada 28, 29 macam tu. Jadi bulan ni masuk satu hari bulan, dia edarlah sampailah pertengahan bulan dia jadi penuh, lepas tu dia patah balik. Dia akan patah balik daripada penuh menjadi seperti bulan sabit. Tapi Allah kata dia patah balik tu dia jadi seperti kal urjunil qadim, seperti tandan yang kering. Allah kata seperti tandan kurma yang kering. Tandan tu macam mana gambar dia seperti ini? Nampak tak? Kan tandan loh. Kan dia macam melengkung. Allah kata bulan tu nanti dia akan jadi macam tu lah ketika dia kembali. Maknanya seperti bulan sabit lah. Maksudnya Tuhan kata mula-mula macam bulan sabit, lepas tu boleh jadi penuh, lepas tu patah balik seperti tandan yang kering. Okey, daripada ayat ni apa sebenarnya yang kita dapat belajar? Dan kita tahu sedia maklumlah bulan sangat penting bagi kita. Betul tak? Nak puasa tengok apa? Tengok bulan, betul. Nak raya tengok bulan. Sebab itu apa-apa pun tengok bulan dulu supaya tuan-tuan tak terkejut. Itu yang ada raya terkejut kan? Orang kata raya terkejut. Sebenarnya memang sepatutnya prosedur awal tengok bulan dulu, bukan tengok tarikh kiraan tu. Jadi orang yang biasa tahu tentang bulan dia tak terkejut lah. Tapi tak apalah, kita ni banyak kejutan kan. Okay. So kenapa dengan bulan ni?
Sudah pasti kita tahu bulan ini sangat penting untuk kita tahu apa? Nak tahu tahun, nak tahu bulan, nak tahu hari, nak tahu minggu, kita tengok apa? Kita tengok bulan. Jadi Allah bagi tahu dah, bulan tu Allah kata jangan bimbang. Dia memang akan ikut pada fasa-fasanya. Seperti mana? Matahari tadi. Okey. Tetapi nanti kita akan sampai pada ayat yang menarik. Bulan tu dia tak boleh kejar matahari. Matahari tu dia tak boleh pintas bulan tu. Sedangkan bulan dengan matahari siapa lagi besar? Matahari. Nanti kita akan sampai pada ayat dia. Tapi kita tutup pengisian kita pada pagi ni dengan pelajaran nombor 1. Kita ambil satu saja. Cerita tentang bulan yang berubah tu, isyarat sebenarnya Allah nak bagi tahu kepada kita. Kita ni kalau kita merenung bulan, sebenarnya Allah kata sama macam kita. Sama macam kita tu kenapa? Bulan dia mula dalam keadaan lemah seperti bulan sabit. Lama-lama dia jadi bulat penuh. Kemudian akhirnya dia jadi apa? Dia patah balik, kurang cahaya dia seperti bulan sabit kan? Sebenarnya ia ada perkaitan dengan manusia. Nak tahu tak kita ni macam mana? Okey, kita tengok surah Rum, ni ayat last sekali. Surah Rum ayat nombor 54. Allah bagi tahu kita ni ada 3 peringkat. Sama tak macam perjalanan bulan, setiap bulan. Kalau surah Rum, Allah kata mula-mula kita ni dha'fin. Kita ni lemah. Masa bayi, masa kanak-kanak lemah kita. Perlukan bantuan orang. Sampai satu masa kita jadi apa? Quwwatan. Kita jadi kuat. Oh, kita jadi seorang yang sudah dewasa, kuat. Sampai satu ketika kita jadi apa? Summa ja'ala min ba'di quwwatin. Kita akan jadi lemah. Macam manalah perjalanan bulan. Mula-mula cahayanya kecil saja. Bulan sabit. Lepas tu tengah-tengah, oh jadi bulan yang penuh. Sampai hujung dia. Lemah dia. Lepas tu selepas lemah, kita jadi apa tuan-tuan dan perempuan? Lepas lemah, jadi kuat balik. Jawapannya sampai bila-bila lah kita lemah. Jadi semasa kita baca surah Yasin tu, kita ingat, oh, ada apa dengan bulan ni? Ada apa dengan matahari ni? So kita kena bermonolog, tanya pada Tuhan, apa yang kau nak sampaikan kepada kami wahai Allah. Jadi alhamdulillah sesi tadabbur ringkas ni sekurang-kurangnya dapatlah kita sentuh sedikit daripada hikmah penyebutan kisah matahari, kisah bulan di dalam surah Yasin. Jadi waktu siang nanti tengok matahari, kita tasbih, ucap kebesaran Allah, puji Tuhan, oh hebatnya Tuhan ni. Kalau bukan Allah yang jaga matahari ni, mungkin dah rosak alam ni. Begitu juga naik waktu malam, tengok bulan. Kita pun renung ayat nombor 39. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan pada pagi ni. InsyaAllah besok pagi kita akan masuk kepada ayat yang ke-40. Moga-moga ada manfaat. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.